Sebelum ini MP Bukit Gantang tak hadir undi RU anti lompat parti sebagai protes. Okey. Ahli Parlimen Bukit Gantang dari Bersatu, Syed Abdul Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, ni antara salah seorang yang tak hadir dalam pembentangan 11 orang yang tak hadir dalam mengundi arang undang-undang anti lompat parti semalam, tidak hadir ke Dewan Rakyat sebagai tanda protes. Menurut relevan FMT semalam, alasan Syed Abdul Hussein berbuat demikian kerana merasakan bahawa RU itu sepatutnya dibentangkan selepas PRU, memandang kerajaan sedia ada diwakili oleh mereka yang telah melompat ke parti lain. Kerajaan yang kita ada yang mewujudkan lompat parti, Perdana Menteri pun dipilih daripada mereka yang bertukar parti. Saya dah sebut semalam. Saya tidak menghadiri persidangan kerana tidak setuju dengan semua ini. Dia berkata wakil rakyat sepatutnya meminta perlembagaan persekutuan bagi membenarkan rakyat memilih secara langsung calon Perdana Menteri mereka kerana ia membolehkan penubuhan kerajaan kuat dan lebih stabil. Ini kali pertama lompat parti besar-besaran berlaku. Kita boleh menunggu sehingga pilihan akan datang untuk bentang RU itu, katanya. Syed Hussein meninggalkan UMNO pada 2018 dan menjadi ahli parlimen bebas sebelum menyertai Bersatu pada 2020 selepas Perikatan Nasional mengemban alih pentadbiran negara. Dewan Rakyat semalam meluluskan pindaan perlembagaan berhubungan tindakan lompat parti. Okey tuan-tuan, ni macam ni lah. Sebenarnya apa yang YB Bukit Gantang ni sebut ni saya setuju sebenarnya, dan dia pun salah seorang yang lompat parti. Kerajaan yang wujudkan ni pun adalah kerajaan lompat parti. Tak payah dia nak action sangat lah kan, tak payah kerajaan ni action sangat. Dia tertubuh kerana lompat parti. Okey, kerana ada yang melompat, sebab itu membawa kerajaan. Ada yang kata kalau macam tu, macam mana dia orang dah hilang majoriti. Kalau dia betul-betul ikhlas pada masa itu, sama ada dia buat pilihan raya semula ataupun dia bergabung dengan kerajaan yang ada sekarang, yang sebelum ini Pakatan Harapan, untuk membentuk kerajaan. Kenapa mereka sebaliknya lebih suka bergabung dengan PAS, lebih suka bergabung dengan Bersatu untuk membentuk kerajaan yang baru? Itu persoalan. Itu persoalan yang kita timbulkan. So saya setujulah. Dan dia kata patutnya benda ni bentangkan selepas kerajaan ni baru. Ketakutan kerajaan yang ada sekarang dan juga ketakutan pembangkang ialah orang tak turun mengundi. So sebenarnya advantage kepada pembangkang kerana dia sedikit memberi keyakinan kepada pengundi untuk turun mengundi. Tetapi kita hanya dapat lihat hasil dia selepas PRU, selepas habis PRU nanti, baru kita tengok sama ada rakyat benar-benar yakin ke, ataupun dia pun sebenarnya anggap benda ini hanya sebagai, orang kata apa, melepaskan batuk di tangga, orang kata. Jangan tak buat lah, itu perkataan yang kita gunakan, jangan tak buat. Jadi itu yang berlaku. Bagi saya setuju dengan YB Syed Abdul Hussein ni. Sebenarnya Abu Hussein ni bagi saya sepatutnya dia buat rang undang-undang ni dibentangkan lepas PRU, bila dah ada kerajaan baru. Itu baru kita kata kerajaan yang stabil kan. Itu yang berlaku pada hari ini. Okey, mahkamah. Sebelum kita cerita tentang Mahkamah Persekutuan, kita kena cerita dahulu berkenaan dengan beberapa perkara. Satu lagi, isu 1MDB. Polis mulakan siasatan terhadap Apandi Ali. Apa yang berlaku ni tuan-tuan? Okey, bagi siapa yang tak tahu, saya ulang balik cerita. Minggu lepas telah keluar satu keputusan mahkamah memutuskan bagi saman Apandi Ali terhadap Lim Kit Siang. Siapa-siapa yang dok kutuk DAP ni, DAP ni asyik menang di saman fitnah. Yang kalah saman fitnah dia orang. Kan? Jadi siapa yang fitnah sebenarnya? Korang kutuk DAP, korang yang memfitnah. Alright. Cerita dia macam ni. Tahun 2019, DAP Lim Kit Siang ada mengeluarkan satu artikel berkenaan dengan persoalan. Dia soal kenapa Apandi Ali melepaskan Najib daripada didakwa dalam kes 1MDB hanya kerana berpuas hati kepada kenyataan SPRM dia telah berjumpa dengan penderma 2.6 bilion itu. Okey, sedangkan Apandi Ali sendiri tak ada bukti direct evidence, tak berjumpa dengan kerabat Saudi tersebut, tak ada, benda tu tak berlaku. 2016 dia dibebaskan. Alright. So Apandi Ali tak puas hati, Apandi Ali saman Lim Kit Siang. Bila dia saman Lim Kit Siang dalam mahkamah, dia kena buktikan lah bahawa betul sebenarnya dia jumpa dengan kerabat ataupun dia berjumpa dengan SPRM yang jumpa kerabat, dan betul kerabat tu yang bagi duit kepada Najib 2.6 bilion. Sebaliknya di dalam mahkamah dia tak boleh buktikan pun. Dia tak berjaya, dia tak bawa pun pegawai SPRM, dia tak bawa pun apa orang kata, dia bawa lah pegawai SPRM, tapi dia tak berjaya buktikan bahawa ada pertemuan tersebut. Dan di antara pegawai SPRM yang pergi berjumpa dengan dengan Najib pada ketika itu, dengan kerabat pada ketika itu, kononnya kerabat diraja itu adalah Azam Baki. Azam Baki ni ketua pengarah SPRM sekarang. Pada masa itu dia adalah ketua pengarah SPRM bahagian operasi. So dia pergi. Tetapi bila dia orang sampai ke negara Timur Tengah tu, kononnya kerabat Saudi Arabia ni, Arab Saudi ni tak nak jumpa dia orang. So dia orang balik.
Bila balik, terus Afandi Ali kata, oh tak ada, kita buang kes ini, tak payah siasat. Oh, kerana memang ada kerabat tu bagi duit. So hari ini satu laporan telah dibuat oleh Charles Santiago semalam, dan polis telah melancarkan siasatan terhadap bekas peguam negara Afandi Ali berhubung skandal 1MDB dan SRC International. Siasatan dibuat menurut Seksyen 217 Kanun Kesiasaan menurut Polis Diraja PRM Nur Asiah Muhammad Saudin. Ia susulan laporan polis yang dibuat oleh Ahli Parlimen Kelang Charles Santiago 2 hari yang lalu yang mendakwa Afandi menyalahguna kuasanya untuk menutup siasatan kes tersebut dengan niat untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Polis mengesahkan laporan yang dibuat Ahli Parlimen Kelang pada 27 Julai mengenai isu tidak puas hati terhadap siasatan NDP. Kes disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasat Jenayah JSJ Bukit Aman di bawah Seksyen 217 Kanun Kesiasaan dan siasatan boleh masa berjalan. Seksyen 217 berkenaan kesalahan penjawat awam yang mengingkari arahan undang-undang dengan niat hendak menyelamatkan orang daripada seksaan atau harta daripada rampas. Ia membawa kesalahan penjara tidak lebih 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Ni kalau tak sangkut aku tak tahulah tuan-tuan. Kalau tak sangkut aku tak tahulah. Terdahulu Charles dipanggil untuk memberi keterangan susulan polis laporan polis yang dibuatnya. Tuan-tuan, kita kena faham ni tuan-tuan. Ini ahli civil servant Seksyen 217 memperuntukkan bahawa seorang ahli penjawat awam itu kalau sekiranya atas kapasiti dia sebagai seorang penjawat awam membebaskan orang lain, atas kapasitinya sebagai penjawat awam membebaskan orang lain, maka dia boleh dipenjara sehingga 2 tahun kerana membebaskan Najib pada waktu itu tanpa melakukan sebarang due diligence, sebarang siasatan yang lebih terperinci berkenaan dengan perkara tersebut. Malah dalam siasatan saman dia terhadap Lim Kit Siang pada waktu itu, dia tidak boleh membuktikan bahawa polis polis SPRM memang berjumpa dengan kerabat, dia berjumpa kerabat atau dia dapat direct evidence, tiba-tiba dia lepas macam tu saja, kan? Jadi daripada sini jelas tuan-tuan bahawa berkemungkinan dia akan kena. Berbaliklah kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton saya yang sebelum ini, yang percaya sangat pada Najib lah. Ini saya ceritakan balik kepada tuan-tuan dan perempuan yang percaya sangat kepada Najib, termasuklah orang saudara-saudara saya ni yang percaya sangat pada Najib ni tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu ni, sekarang ni Najib dah didakwa Mahkamah Tinggi. Dia ada lebih 40 kes. 7 kes dia didakwa sebab masuk duit sebanyak 42 juta berkenaan dengan kes SRC. Sekarang ini dia didakwa, sebelum ini didakwa di Mahkamah Tinggi, telah didapati bersalah, didenda 210 juta ringgit dan dipenjara sebanyak 12 tahun. Total penjara dia 12 tahun. Pergi ke Mahkamah Rayuan mendapati dia bersalah dan mengekalkan hukuman tersebut. Sekarang ini pergi ke Mahkamah Persekutuan. Final, dah habis dah ni. So orang tanya, alah kalau Najib tu bersalah kenapa tak masuk penjara? Kalau Najib tu bersalah kenapa tak masuk penjara? Sekarang ini final tuan-tuan. Bila finalnya? Ini final World Cup ni. 15 sehingga 26 hari bulan Ogos ini di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Kalau tuan-tuan nak pergi, boleh pergi kat situ. Mahkamah Persekutuan Putrajaya 15 hingga 26 hari bulan Ogos ini kes itu akan berlangsung. So is 26 hari bulan ni kita tahulah Najib bersalah atau tidak? Tak juga. Dia bergantung kepada hakim. Sama ada hakim akan ambil masa untuk nak menentukan hukuman. Biasanya hakim akan ambil masa 2-3 hari lah untuk dia, kadang mungkin sampai seminggu, tengok how complex the case is, untuk dia devise undang-undang semua, kemudian dia datang dengan conclusion. Tetapi tak juga, ada juga masanya hakim terus pada 26 tu jatuh hukum terus. Ada juga. Kalau kes tu tak terlalu kompleks, ada. Tetapi kadang-kadang hakim akan ambil masa untuk dibuat return judgment. Kadang-kadang dia tak tunggu return judgment. Kadang-kadang dia tak tunggu return judgment, dia terus laksanakan hukuman, dia jatuh hukum, lepas tu baru dia bagi return judgment kenapa dia jatuh hukum dalam keadaan itu. Tetapi rasanya dalam kes ini disebabkan dia public interest, saya rasa hakim akan terus jatuh hukum dan dia bagi judgment kemudian, sebab ini dah final, tak perlu pun. Ada kemungkinan mungkin 5, saya pun tak tahu berapa orang hakim, 5 ke 7 ke 9, tapi mungkin 5 atau 7 orang yang akan mendengar kes tersebut lah final ini. Now, usaha dia untuk nak delay, telah keluar berita hari ini bahawa usaha Najib untuk nak menunda, taktik Najib untuk nak menunda kes ini telah pun ditolak. Temukan. Mahkamah Persekutuan tak benarkan Najib tangguh rakyuan SRC. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan pasukan pembelaan Najib Razak
untuk menangguhkan pendengaran bagi kes rayuan SRC International yang dijadualkan bulan depan. Sehubungan itu, rayuan berkenaan akan didengar selama 10 hari mulai 15 Ogos di Mahkamah Persekutuan seperti yang dijadualkan sebelum ini. Pada Selasa lalu, peguam yang baru dilantik Najib, Diketuai Isham Teh Po Tek, memohon penangguhan berkenaan memandangkan pasukan itu baru dilantik. Pasukan peguam yang baru menggantikan pasukan peguam terdahulu yang diketuai Muhammad Syafiq Abdullah bagi kes rayuan berkenaan. Najib juga yang bekas Menteri Kewangan berusaha untuk membatalkan sabitan kesalahan atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, jenayah pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan 42 juta dana SRC, dan beliau telah dihukumkan penjara selama 12 tahun dan denda 210 juta. Ketika dihubungi media, Timbalan Panduan Raya Muhammad Ashraf Adrian Kamarul mengesahkan Mahkamah Persekutuan tidak membenarkan permohonan penangguhan itu semasa pengurusan kes di hadapan pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah dan Siti Hajar Mustafa. Hari ini, pengurusan kes bagi permohonan baru bukti yang difailkan peguam terdahulu bagi Najib iaitu Peguam Syamiko, kemudian pindaan kepada usul tersebut untuk mendapat bukti baru. Kemudian isu pertukaran peguam untuk rayuan melibatkan pasukan untuk rayuan utama. Mahkamah Persekutuan telah memaklumkan bahawa tarikh pendengaran ditetapkan 15 hingga 26 Ogos dan arahan mematuhi perlu dipatuhi, kata DPP. Usul untuk mendapatkan bukti baru merujuk kepada permohonan Najib untuk mengumpulkan bukti tambahan bagi membatalkan sabitan kesalahan terhadap kes, sebab kes hakim itulah. Ashraf berkata Mahkamah Persekutuan menetapkan 15 Ogos untuk mendengar permohonan bukti baru Najib. So maksudnya, saya rangkumkan So maksudnya pada 15 hari bulan Ogos ini, kes orang tengah kelakar 15 hari bulan ini, kes berkenaan dengan kes ini, permohonan untuk membatalkan kes itu dan juga kes untuk meneruskan kes itu disekalikan. Okey, disekalikan. So bila dia disekalikan, so dalam keadaan ini sama ada dia diterima atau tidak, berkemungkinan besar akan ditolak, iaitu untuk membatalkan kira ialah usul bukti baru terhadap Muhammad Nazlan mungkin akan ditolak dan kes itu akan diteruskan.